Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adila binti Abdul Rashid, Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia, dan hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang antibiotik. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan antibiotik, mari kita belajar tentang jenis-jenis kuman yang ada. Apakah itu kuman? Kuman terdiri daripada bakteria, kulat, virus dan parasit yang mungkin boleh menyebabkan jangkitan kepada manusia. Antara contoh jangkitan kuman yang biasa ialah jangkitan bakteria pada saluran kencing. Kulat pula kebiasaannya menyebabkan jangkitan pada kuku dan kulit. Virus boleh menyebabkan jangkitan pada salur pernafasan dan parasit contohnya jangkitan kutu pada rambut. Jangkitan-jangkitan ini memerlukan ubat yang berbeza untuk merawatnya. Jadi, apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria pada manusia dan haiwan. Antibiotik hanya digunakan untuk merawat jangkitan bakteria sahaja. Antibiotik tidak akan berkesan sekiranya digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus, kulat atau parasit. Anda hanya perlu ambil antibiotik apabila doktor mengesahkan yang anda mengalami jangkitan bakteria dan memerlukan rawatan antibiotik. Ambil antibiotik mengikut arahan doktor atau ahli farmasi. Antibiotik perlu dihabiskan walaupun anda telah berasa sihat dan anda tidak seharusnya meminta doktor untuk memberikan anda sebarang antibiotik. Pada kebiasaannya, gejala seperti selesema dan batuk adalah disebabkan oleh virus. Oleh itu, antibiotik tidak diperlukan untuk merawat gejala seperti ini. Minum air dan dapatkan rehat yang secukupnya ketika anda batuk dan selesema. Mengapakah kita perlu mengambil antibiotik seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi? Mari kita tonton video ini. Kerintangan antibiotik? Apa tu? Bakteria ialah satu mikroorganisma kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Sesetengah bakteria tidak menyebabkan kemudaratan kepada manusia. Tetapi, ada juga sesetengah bakteria boleh menyebabkan jangkitan pada badan. Contohnya, jangkitan pada mata, telinga atau paru-paru. Antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria pada manusia atau haiwan. Walau bagaimanapun, penggunaan antibiotik yang tidak rasional secara kerap boleh menyebabkan kerintangan antibiotik. Contohnya, tidak mengambil antibiotik seperti yang diarahkan oleh doktor, terutamanya apabila berasa sudah sihat. Kerintangan antibiotik ialah keadaan apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh atau merencat pertumbuhan bakteria. Secara analoginya, bayangkan badan kita adalah sebuah kampung yang diserang oleh sekumpulan makhluk asing, iaitu bakteria. Apabila serangan berlaku, orang kampung, iaitu sel pertahanan badan, akan mempertahankan kampung daripada dimusnahkan oleh makhluk asing. Askar kemudiannya datang melawan makhluk asing. Askar inilah antibiotik yang diambil. Askar datang membantu untuk melawan makhluk asing. Tetapi kerana kekurangan askar, ada makhluk asing yang masih hidup. Pengambilan antibiotik yang tidak lengkap menyebabkan bilangan askar berkurangan. Makhluk asing yang tidak terbunuh mencari jalan untuk melawan balik. Makhluk asing mengubah bentuk dirinya dan menjadi kebal kepada serangan askar. Makhluk asing yang kebal terus membiak dan mengambil alih kampung tersebut. Begitulah cara kerintangan antibiotik boleh berlaku, iaitu apabila bakteria berubah dan antibiotik tidak lagi berkesan untuk membunuh atau merencat pertumbuhan bakteria. Ini menyebabkan pilihan antibiotik yang digunakan menjadi terhad. Bakteria yang kebal terus membiak dan menyebabkan jangkitan tersebut tidak dapat dirawat dengan berkesan dan mungkin boleh membawa maut. Oleh itu, ambillah antibiotik mengikut dos dan kekerapan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Kerintangan antibiotik menyebabkan banyak antibiotik yang tidak berkesan untuk merawat jangkitan lagi. Pilihan antibiotik yang ada untuk merawat jangkitan adalah semakin terhad kerana tiada penemuan antibiotik terkini. Keadaan ini akan menyebabkan kesukaran untuk merawat jangkitan pada masa akan datang. Sudah jelas bahawa kita perlu mengelakkan kerintangan antibiotik daripada berlaku.
Antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan kerintangan antibiotik termasuklah 1. Mengambil antibiotik untuk jangkitan selain daripada bakteria. 2. Menggunakan antibiotik tanpa kawalan. 3. Menggunakan antibiotik secara berlebihan untuk haiwan ternakan dan peliharaan. 4. Tidak mengambil antibiotik seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. 5. Tidak menghabiskan rawatan antibiotik. Dan 6. Berkongsi baki antibiotik yang tidak dihabiskan dengan orang lain. Kerintangan antibiotik menyebabkan kemunculan superbug. Superbug atau antibiotic resistant bacteria ARB ialah bakteria yang kebal dan tidak sensitif kepada kebanyakan antibiotik yang digunakan untuk merawat jangkitan. Superbug boleh disebarkan melalui rantai makanan, iaitu apabila manusia makan makanan yang tercemar dengan bakteria tersebut. Sebaran juga boleh berlaku daripada satu individu kepada satu individu yang lain, contohnya melalui sentuhan. Selain itu, superbug juga boleh disebarkan daripada haiwan kepada manusia, contohnya apabila anda terdedah kepada najis haiwan yang mengandungi superbug. Contoh superbug ialah E. coli ESBL. E. coli merupakan bakteria yang tidak berbahaya dan biasa ditemui dalam usus manusia atau haiwan. Namun, sekiranya anda makan makanan yang tercemar dengan E. coli, bakteria tersebut boleh menyebabkan keracunan makanan. Biasanya, jangkitan E. coli boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik seperti penicillin dan cephalosporin. Namun kini, telah wujud superbug yang dinamakan Extended Spectrum Beta-Lactamase Escherichia coli ESBL E. coli. Penicillin dan cephalosporin tidak lagi berkesan untuk melawan jangkitan E. coli ESBL dan antibiotik yang lain diperlukan sebagai rawatan. Daripada satu kajian yang dijalankan di Malaysia, 20% daripada sekumpulan individu yang sihat merupakan pembawa bakteria E. coli ESBL. Kerintangan antibiotik menyebabkan jangkitan sukar dirawat kerana telah menjadi lebih serius. Antibiotik jenis baharu yang lebih mahal diperlukan untuk merawat jangkitan. Tempoh rawatan di hospital menjadi lebih panjang dan kos rawatan akan meningkat. Bilangan pesakit dan kadar kematian juga akan meningkat. Oleh itu, kita semua perlu memainkan peranan untuk mengelakkan kerintangan antibiotik daripada berlaku. Anda disarankan untuk mengambil antibiotik mengikut arahan pada label ubat, ambil antibiotik hanya apabila doktor mengesahkan yang anda memerlukannya, menghabiskan antibiotik yang dibekalkan oleh doktor atau ahli farmasi, dan jangan rawat diri sendiri dengan menggunakan baki antibiotik daripada rawatan jangkitan yang terdahulu. Ingat ya, antibiotik adalah ubat untuk merawat jangkitan bakteria sahaja. Antibiotik tidak berkesan untuk rawatan selain daripada jangkitan bakteria. Hanya ambil antibiotik sekiranya anda dibekalkan oleh doktor atau ahli farmasi. Habiskan antibiotik dan jangan kongsikan dengan orang lain. Diharapkan informasi yang diberikan berkaitan antibiotik ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya sepanjang sesi ini.